Ini pun biasanya akan merasa tenang akan dirinya. أنت مبسوط ومرتاح Kita berada dalam keadaan tenang dan dalam keadaan tak ada masalah. لأنك أخلاق عالية عندك. Kerana akhlak yang mulia berada dalam ما diri kamu. تطالب أحد بتعظيم ولا احترام ولا شيء. Kamu tak perlukan orang lain menghormati kamu, tak perlukan orang lain menyanjungi akan diri kamu. لكن لما يكون سيء الخلق الإنسان Tapi bila seorang tu akhlaknya tidak baik, يفكر هذا ما عظمنا، هذا ما احترمنا، ما قام، ما أعطانا، هو تعبان في هم وغم هو. kita sentiasa memikirkan orang lain, ni orang ni tak hormat aku, ni orang ni tak kasih aku, ni orang ni tak bini orang tadi. Dalam keadaan penat, dalam keadaan fikir. مشغول فكره بالناس. Saya fikir pasal orang aja. هذا ما سلم علي. Ini yang perlu kita jauhi daripada. هذا كلمته ما ابتسم في وجهي. Ini orang yang tadi aku beri salam tak jawab. Ini هو ما يتلفظ إلا بس في نفسه تعبان داخل كأنه نار يحترق داخل. Dia tak ucapkan, dia dalam hati berlaku. Tadi aku beri salam, dia tak tengok muka aku, ni cakap tak baik, ni macam-macam, semua tak ada dalam dirinya. كم يوم في البيت مريض ما حد زارنا. Orang kita sakit kat rumah, berapa hari orang tak datang, kita pun makin tambah sakit lagi pasal kita fikirkan orang lain. هذا عندنا زواج عزمناه ما جاء ما يحترم أحد هذا قيل هذا هذا. Ini saya ada jemputan majlis, saya panggil kenapa tak ada orang datang, kenapa tak orang datang, sakit hati, banyak fikiran. تعبان من نفسه. Penat dengan dirinya sendiri, dia fikir-fikir banyak sangat. وإذا من حواليه تعبانين منه. Dan orang-orang yang sekelilingnya pun akan rasa penat lah. Dah ditanya kenapa gini, kenapa gini, يكلفون أنفسهم لأجل يحترموه خائفين من غضبه. Orang-orang yang berada di sekeliling tadi terpaksa tahu orang ni dengan perangai tak baik, nak kena layankan dia, terpaksa memaksa diri melayankan orang-orang tersebut. زوجته تعبانة منه. Istrinya pun pernah nak layankan kena. أولاده تعبانين منه. Anak-anak pun pernah nak layankan. إن ما سمعوا كلامه مصيبة. Semua kalau tak dengar akan masalah. إن ما نفذوا أمره مصيبة. Kalau tak buat apa yang disuruh akan كأنه إلا kecoh. رب ثاني والعياذ بالله. Seolah-olah dia Tuhan yang kedua, na'udzubillah min zalik. ولكن صاحب الأخلاق العالية Tapi orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang tinggi, الكل فرحان. semua orang akan merasa selesa dan gembira. من يوم dengannya. يطرق الباب كل البيت كله فرحان. Bila dia balik rumah, ketuk pintu je, orang semua dah happy dengan kedatangannya. والثاني من يوم يطرق الباب كل الناس انتبهوا Yang kedua tadi, orang ketuk pintu je, kelang kabut semua kat rumah dah tengah langgang bila dengar orang yang كأنه فرعون بيدخل عليهم. Walau-walau Fir'aun datang rumah, ketuk pintu rumah. من سوء الأخلاق هاي. Kerana buruknya akhlak seseorang tersebut. الله يحسن أخلاقنا. Semoga Allah memperbaiki akhlak ولذلك kita. أعظم قال أثقل ما يكون في ميزان الإنسان الخلق الحسن يوم القيامة. Jadi dikatakan di antara perkara yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan seseorang tersebut adalah akhlak yang mulianya pada hari أثقل kiamat. من الصلاة. Lebih berat daripada solat, أثقل من الصوم. lebih berat daripada أثقل من berpuasa, تلاوة القرآن. lebih berat daripada tilawah لأن Al-Quran. الصلاة والزكاة والصوم لما يقوم بها الإنسان يفرح. لكن الأخلاق الحسنة متعبة للإنسان. هي هذه ثقيلة في الميزان. Kerana apabila kita solat, apabila kita membaca Quran, apabila kita berpuasa, itu kita buat dalam keadaan yang gembira. Alhamdulillah dah solat, Alhamdulillah dah puasa. Akhlak, Tapi bila akhlak kita penat, kita nak mujahadah, nak terpaksa jadi akhlak yang mulia, tu satu perkara yang memberatkan diri kita, قهر للنفس. memaksa diri kita sendiri, متعبة جدا هذه. sangat memenatkan diri kita. ولذلك مرة واحدة لو حد قهرك وصبرت أفضل من آلاف الركعات. Maka jika ada seorang marahkan kamu dan kamu sabar itu lebih baik daripada kamu melakukan 1000 rakaat. ولا أهانك بكلمة وصبرت يا الله درجات ترتفع بها ما تخطر على بالك. Sekiranya ada seseorang menghina kamu dan kamu benar-benar sabar, sungguhnya perkara itu lebih baik daripada 1000 rakaat dan kamu meningkat darjah yang sangat tinggi yang kita tidak dapat fikirkan sekali. ولا بيضرك شيء. ما بيضرك شيء. واحد أساء الخلق معك ما بيضرك شيء. Orang yang membuat keburukan pada diri kita, ada tak berlaku kecederaan pada diri kita? سبك. Orang yang Syaitan. mencaci kita, orang yang menghina أنت kita, قليل أدب أنت حمار أنت بعدين إيش بيضرك؟ orang yang mengatakan perkara-perkara yang tak baik pada kita, kau ni tak bagus dan cakap, ada kesan ke pada diri kita, ada mudarat? لذلك واحد من الصالحين كان قايم بعدين واحد جه أدب يسبه أنت كذا أنت كذا أنت كذا نظر كذا في جسمه ومشى قال مالك؟ قال ما في أصابنا شيء. أصابنا شيء. Kata dia ceritakan tentang seorang yang soleh. Dia seseorang datang kepada dia dan mengatakan perkara yang tak baik, begini kamu begini. Kemudian dia cek badan dia, dia cek baju dia, cuma orang tengok, kenapa kamu cek akan badan kamu? Aku
Aku nak cakap apa-apa tak berlaku pada diriku. Tak ada apa-apa, tak ada mudarat pun pada diriku atas kata-kata dia tadi. لو سبك من الصباح إلى المغرب ولا بيضرك شيء ولا بيأثر عليك. Kalau orang tu hina kita, caci kita daripada subuh sampai maghrib sekalipun, takkan ada kecederaan. لكن نفسك مشكلة كبيرة هذه. Tapi jiwa kita, nafsu kita akan ada masalah. لو هذبتها وقتلت نفسك سعدت في الدنيا والآخرة. Kalau kamu mendidik nafsu dalam diri kamu dan membunuh nafsu amarah dalam diri kamu, kamu akan merasa bahagia dalam kehidupan di dunia. لا إله إلا الله استغفر الله. لذلك قالوا من قاعدة التعامل مع الحق ومع الخلق هذه القاعدة العجيبة. Jadi dikatakan antara tata cara adab untuk kita bermuamalah dengan Allah SWT dan juga dengan makhluk-makhluk lain satu kaedah ini. كن مع الحق كأن لا خلق، يعني اعبد ربك كأن ما حد عندك أبدا أبدا. لو ملايين قدامك اعبد ربك كأن ما حد عندك أبدا، أنت وربك فقط. Kaedahnya adalah bila kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya fokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak memikirkan perkara-perkara yang lain di samping selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. كن مع الحق كأن لا خلق، كأن ما في خلق. Berada dalam bersama dengan Al-Haq iaitu Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah tidak ada khalq, tidak ada makhluk-makhluk yang lain. وكن مع الخلق Jadikanlah jiwa kamu bersama Allah seolah-olah tidak ada apapun makhluk. Okey, sama lebih kurang tadi hadirkan diri kamu bersama dengan Allah SWT seolah-olah tidak ada perkara-perkara yang penting. وكن مع الخلق كأن لا نفس لك. Dan beradalah di antara makhluk-makhluk di Allah SWT seolah-olah jiwa kamu tidak ada. Maksudnya tak perlu nak kira akan diri kita, tapi mengambil berat akan makhluk-makhluknya Allah yang lain. إيش معنى كأن لا نفس لك؟ Apakah maksudnya seolah-olah jiwa kamu itu tidak ada? النفس تطالب الناس باحترامها وتعظيمها واخذ خاطر وهكذا، لكن ما في نفس عندك ما تطالب احد بشيء. Kerana nafsu kita tu yang sentiasa menginginkan, meminta kehormatan, sanjungan daripada orang lain. Apabila kita matikan perasaan seperti itu, maka kita tak akan pedulikan apa-apa daripada orang, tak meminta apa-apa perkara dari orang lain. فمن كان كذلك الناس الخلق فرحانين منه والله راضي عليه. Apabila seseorang berada dalam keadaan tersebut, makhluk-makhluk dan sekelilingnya akan merasa gembira dengannya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan redha akan seseorang tersebut. بهذه التعاملات سلفنا الصالحين بلغوا مراتب عالية في القرب من الله. Dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, tidak tanduk seperti ini, orang-orang saleh sebelum kita telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. بهذه التعاملات حتى ما عبدت كثير الله يبدي الواجبات، وبهذه التعاملات ما تلقى مراقي ما تخطر على بال. Dengan akhlak-akhlak yang disebutkan tadi dapat mencapai akan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Mungkin amalan tak berapa banyak sangat, tapi dengan akhlak yang sangat mulia itu mencapaikan darjat yang tinggi kepada Allah. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الرجل أو المرأة في الجنة درجة الصائم واحد يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل في درجة عالية، وهذا بحسن خلقه في نفس الدرجة. Dikatakan dalam syurga ada tingkatan seseorang yang keadaannya hanya sepanjang hari berpuasa, sepanjang malam qiyam, sepanjang hari berpuasa, sepanjang malam qiyam, kedudukannya akan sama dengan orang yang berakhlak mulia di syurga nanti. Di dunia keadaan akhlak mulia sama kedudukannya dengan orang yang sentiasa puasa dan juga qiyam. ولذلك أعظم وصف للحبيب صلى الله عليه وسلم من الحق وإنك لعلى خلق عظيم. Maka penyifatan ataupun description tentang baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Allah SWT yang terbaik adalah, dan sesungguhnya diri kamu itu di atas akhlak yang sangat mulia. ما مدحه بالعلم Tidaklah Allah SWT memuji baginda ولا dengan مدحه ilmu, بالمال bukan memuji dengan hartanya, ولا مدحه بالجاه bukan memuji dengan kedudukannya, بالأخلاق. tetapi dengan akhlaknya Rasulullah SAW. مع من؟ مع من؟ Akhlak dengan siapa? لابد نفهم مع من؟ Dengan siapa? مع المسلمين، Adakah hanya dengan orang Islam saja? مع الخلق. Dengan seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Min al-khalq. Siapa itu makhluk-makhluk? الكافر والمسلم، Orang kafir dan orang Islam. حتى الحيوانات مخلوقات، Sampaikan binatang-binatang juga termasuk dalam makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa حتى Taala. الحيوانات. Sehinggalah haiwan, binatang. كانت امرأة من الصالحات ما كلما أكلت قبل أن تأكل لقمة تخرجها صدقة لأي فرد، أي واحد تحصل تعطيها. Dikatakan seorang wanita yang soleh, setiap kali sebelum dia makan, dia akan ambil sedikit, dia akan kasih kepada orang lain. ما تأكل إلا لما تؤكل أولا لقمة من أكلها هذا إلى أي أحد.
Dia tidak akan makan dari makanannya kecuali sebelum dia makan sedikit makanan itu dia dah kasih orang lain. Siapa-siapa saja dia akan kasih. في يوم من الأيام بعد العشاء جاء العشاء حقها أرادت أن تأكل، قامت خرجت لقمة تبحث ما أحد إلا وكرمكم الله هذه حمارة. فقامت من أعطي زي ما في، قال هذا الحمار، أعطت اللقمة الحمارة هذه. Maka wanita tadi pada satu malam pada waktu isyak dapat makanan, datang hidangan, sudah dah ambil satu genggam tadi, nak cari, nak kasih orang lain, nak kasih makan, cari tak jumpa orang. Akhirnya jumpa dengan seekor keldai. Rasa tak ada orang lain, kasih keldai ni pun bagus. وكانت متأثرة ما حصلت حد بني آدم، قالت الله اليوم على الحمار. Tapi wanita tadi ada rasa macam disappointed sikit lah, tak dapat kasih manusia tapi dapat kasih. فلما توفيت وكانت المغسلة تغسلها وهي ميتة إلا وتبتسم هذه وهي ميتة. Dan apabila wanita tadi meninggal dalam keadaan dia sedang dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah, dapati jenazahnya yang tersenyum. بتغسلها. Nah. فقالت المغسلة هذه يا رب اكشف لي عن هذه الابتسامة حق هذه المرأة. Orang yang sedang memandikan tu doa kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku kenapa jenazah ni tersenyum ya Allah. فبالليل رأت المرأة هذه في المنام. Pada kemudian bila balik malamnya dia tidur, dia mimpi nampak وأنها wanita في tadi. الجنة. Dan wanita tadi berada dalam syurga ومبتسمة فرحانة. dalam keadaan yang tersenyum فقالت لها gembira. ما الخبر ابتسامتك وأنت على المغتسل ميتة. Dan ditanyakan kepada beliau, apakah keadaan kamu, apa yang telah berlaku sehingga kamu berada dalam keadaan tersenyum ketika قال لها نعم dimandikan. لما متت عرض علي الثواب فأول ثواب عرضني اللقمة التي أعطيتها الحمارة هذه. Maka apabila wanita tadi menjawab, apabila aku meninggal dihadapkan, ditunjukkan kepadaku semua pahala-pahala, dan di antara pahala yang besar dan pahala yang terawal adalah pahala apabila aku memberi makan kepada keldai tadi. ففرحت من ذلك وابتسمت. Maka aku pun merasa gembira dan aku pun tersenyum. فعمل الخير ولو مع الحيوانات Maka buatlah kebaikan walaupun terhadap binatang, ومع بني آدم أولى dan dengan manusia lebihlah utama ومع lagi, المسلمين أولى dan lebih lagi dengan orang Islam, ومع الصالحين dan أولى dengan orang-orang yang soleh lebih ومع penting, العلماء أولى dan juga lebih utama ومع daripada para ذرية ulama, الحبيب أولى dan juga dengan zuriat baginda sallallahu alaihi wasallam lebih utama lagi, وأولى مع أهلك وأولادك. dan lebih utama juga adalah dengan keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita. هؤلاء اللي ما بيحترموك ولا بيعظموك هم ذي لا أعمل معهم احترام وخدمة. تمام. Orang-orang yang seperti ini yang selalu kita harapkan daripada mereka untuk menghormati diri kita. Kita yang kena khidmat pada mereka, kita yang kena buat baik pada diri mereka. لأنهم كل يوم هم وإياك ما بيعظموك كثير، هم ذي لا اللي ما يعظموك كثير افرح بهم، احترمهم وأعطهم هؤلاء. Okay, seperti tadi, orang-orang seperti ini mereka sentiasa ada dalam rumah kita. Kita harapkan penghormatan daripada mereka. Kita yang hormati mereka, kita yang lebih utama lagi untuk buat baik أما pada إذا mereka. تخلقت أنا بأخلاق حسنة مع هذا وكأني أطلب أن يتخلق معي بأخلاق حسنة كأنه بيع وشراء، إيش عجبتني ثواب؟ أنا تخلقت معه وتخلق معي، انتهت المسألة. لكن لما تتخلق مع أحد بأخلاق حسنة ويسبك ويشتمك وتصبر، هنا الأجر الكبير من الله. Apabila kita berbuat akhlak yang mulia kepada seseorang dan kita expect orang lain berbuat kebaikan kepada diri kita, itu bukan akhlak, itu adalah jual beli. Kita kasih dia perkara yang baik, kita expect perkara yang baik. Tapi bila orang menghina kita, orang mencaci kita, kita sabar, itulah kedudukan yang tinggi, itulah akhlak yang mulia di sisi Allah Taala. مثله عزمتك لأجل تعزمنا، زرتك لأجل تزورنا، أكرمتك لأجل تكرمنا. هذا بيع وشراء، هذا مع ثواب من الله. انتبه خلاص أجرك معك. Tapi memberikan contoh lagi, apabila kita menjemput seseorang supaya orang lain menjemput kita, kita beri kepada orang pada satu perkara kepada orang supaya orang itu berikan kepada kita, itu tak ada pahala kan dia katakan. Itu adalah jual beli. Kamu dah dapat apa yang kamu harapkan, itu bukannya akhlak yang mulia di sisi Allah Taala. أفضل حسن الخلق أن تعطي من يمنعك من لا يعطيك. Antara akhlak yang paling mulia adalah kamu memberikan sesuatu kepada seseorang yang sering tidak mahu memberikan وأن kepada kamu, تحترم من لا يحترمك. dan kamu menghormati, memberi penghormatan kepada orang yang tak suka menghormati akan وأن kamu, تصل من يقطعك. dan untuk menghubungkan tali silaturahim siapa yang tidak mahu وأن meneruskannya, تحسن إلى من يسيء إليك. dan berbuat perkara yang baik kepada orang yang menyakiti akan diri kita. هذا أجرك على الله. Ini pahala kamu di sisi Allah.